Baik pelajar, kita sudah belajar apakah itu faktor perdana. Lepas tu kita dah belajar bagaimana nak senaraikan semua faktor bagi sesuatu nombor dan bagaimana kita nak mencari faktor perdana bagi sesuatu nombor. Lepas tu kita dah pandai menulis sesuatu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Hari ini pula kita nak belajar apakah itu faktor sepunya. Ini yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, sebelum itu, mari kita tengok standard pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran hari ini, kita akan dapat belajar bagaimana nak menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Apakah itu faktor sepunya? Okey, yang kita kenal perkataan faktor. Okey, apakah itu faktor? Semalam baru kita belajar. Okey, contoh 6/3. 2. Jawapan dia sama dengan 2. Jawapan dalam bentuk nombor bulat, betul? So, 3 ialah faktor bagi 6. Okay, ini senang. Okay, contoh lagi. Kalau 10/5 sama dengan 2. So, jawapan dia dalam bentuk nombor bulat. Maka 5 ialah faktor bagi 10. Bagi lagi satu contoh. 7/2. Kita dapat 3/5. Jawapan dalam perpuluhan. So, 2 tak boleh bahagi, 7 tak dapat bahagi 2 dengan tepatnya ya. Ada remainder. So, 2 bukan faktor bagi 7. Okay, so, apakah itu faktor? Okay, faktor bagi sesuatu nombor tu dia boleh dibahagi oleh nombor itu sampai habis ataupun secara tepatnya. Okay, so itu adalah faktor. Faktor kita dah tahu. So, apakah maksud sepunya di sini? Okay, mari kita tengok aktiviti penerokaan 2 ini. Okay, arahan dia. Okay, yang pertama, senaraikan semua faktor bagi 18 dan 24. Adakah nombor yang disenaraikan merupakan faktor bagi 18 dan juga 24? Ini yang kita nak tengok. Okey, sekarang 18 dengan 24. Kita nak senaraikan semua faktor dulu ya. So, untuk 18, kita buat macam yang semalam. Kita mula dengan 1. Lepas tu 2 darab 9. 3 darab 6. 4 darab tak boleh sebab nombor berpuluhan. 5 pun tak boleh. Lepas tu 6 darab 3. 6 darab 3, 3 darab 6 sudah ulang. So, kita boleh berhenti di sini. So, faktor bagi 18. Okey, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Sekarang kita tengok 24 pula. 1 darab 24. 2 darab 12. 3 darab 8. 4 darab 6. 5 darab tak boleh sebab nanti nombor perpuluhan. So, 6 darab 4 sudah ulang. 6 darab 4, 4 darab 6 sudah ulang. So, saya patutnya stop di sini. Lepas tu, faktor bagi 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okey, faktor bagi 18 yang ini. Faktor bagi 24 yang ini. Saya ulang sekali lagi. Apa maksud faktor? Maksudnya semua nombor yang saya highlightkan hijau ini dapat dibahagi oleh katakan yang atas ni, semua nombor yang saya highlight hijau ni 1, 2, 3, 6, 9, 8, 18 dapat dibahagi tepat oleh 18. Sama juga untuk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 kat bawah ni. Okey, mereka ni adalah faktor bagi 24. 24 maksudnya mereka semua ni apabila dibahagi oleh 24, mereka dapat bahagi dengan tepatnya. Okey, ini yang langkah pertama. Dia sekarang nak tanya kita, adakah nombor yang disenaraikan merupakan faktor bagi 18 dan juga 24?
Okay, mari kita tengok. Faktor bagi 18 dengan 24 ada tak yang sama? 1, 2, 3, 4. Atas tak ada. Lepas kita ada 6, 8, 12, 24 dah tak sama. Okay. So, apabila kita nampak faktor 18 dan faktor 24 mempunyai faktor yang sama. So, itu kita akan namakan sebagai faktor sepunya. Maka, maksudnya mereka berkongsi faktor yang sama. Faktor sepunya bagi 18 dan 24. 1, 2, 3 dan 6. Maksudnya 1, 2, 3, 6 ini, okay, apabila dibahagi oleh 18 dan apabila dibahagi oleh 24, mereka dapat dibahagi dengan tepatnya. Okay, so itu kita namakan sebagai faktor sepunya. Okay, 18 dengan 24 mempunyai faktor yang sama. So itu maksudnya faktor sepunya. Nah, ini apa yang diterangkan di sinilah dalam buku teks awak. Awak boleh rujuk ya. Okey, boleh ya. Mari kita tengok contoh 6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Maksud di sini, adakah 6 apabila dibahagi oleh 24 dan apabila dibahagi oleh 36, dia dapat dibahagi dengan habis. Kalau dapat dibahagi dengan habis oleh kedua-dua nombor 24 dan 36, maka 6 ialah faktor sepunya. Okey, bagi mereka. So, senang sahaja. Untuk soalan A, kita bahagi dulu 24 bahagi 6, kita dapat 4. 36 bahagi 6, kita dapat 6. Nombor bulat, maka 6 ialah faktor sepunya. Bagi 24 dan 36. Untuk faktor sepunya kita kena bandingkan dua nombor. Sekurang-kurangnya dua nombor. Dua atau lebih daripada dua nombor. Baru kita boleh namakan sebagai faktor sepunya. Ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Dia mesti ada dua nombor. Okey, sebab sepunya tu maksudnya adakah mereka share faktor yang sama? Adakah 6 ini boleh sama-sama dibahagi sampai habis oleh kedua-dua nombor 24 dan 36? Okey, soalan B. Tentukan sama ada 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. So, sama juga macam tadi. 30 bahagi 4. Kita dapat 7.5. Yang pertama sudah tak boleh dah. Sebenarnya seterusnya tak payah buat pun tak apa. Okay, tapi saya tunjuk juga ya. Lepas tu, kita ada lagi 60 bahagi 4. Kita dapat 15. Okay, sekarang kita semak setiap satu nombor. Okay, ini kita dapat 7.5. Maksudnya dia tak, 4 ini dia tak boleh dibahagi sampai habis oleh 30. Maksudnya 4 sekarang sebenarnya dah bukan faktor. Okay, bagi 30. Okay, 4 ialah faktor bagi 40 dan 60. Okay, tetapi dia bukan faktor bagi 30. Sebab dia dapat nombor perpuluhan. So, terus dah boleh jawab. Maka 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Salah satu nombor tak boleh dibahagi tak boleh bahagi nombor tu sampai habis, dah terus bukan ya. Okey, sebab faktor sepunya kena ketiga-tiga nombor ataupun keempat-empat nombor ataupun kelima-lima nombor yang diberi. Asalkan berapa nombor yang diberi, awak semua kena bahagikan dengan 4 dan semua wajib dibahagi dengan tepat. Maksudnya dibahagi sampai habis. Salah satu tak boleh, terus bukan. Okey, so kita tengok C. 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Okey, kita tengok yang ini. Ada 4 nombor pula dia bagi. Okey. Tengok pula soalan C. Okey, yang bahagi 8 ya, 16, 32. 16 bahagi 8 kita dapat 2. 32 bahagi 8 kita dapat 4. 48 bahagi 8 kita dapat 6.
72 bahagi 8 kita dapat 9. Sekarang kita semak setiap satu nombor. Yes, semua dapat nombor bulat. Maka 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Itu sahaja. So, boleh faham ya pelajar? Okey, tak susah ya? Okey, mari kita tengok contoh 7 pula. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Oh, banyaknya. Maksudnya awak kena cari semua faktor bagi 20, semua faktor bagi 44, semua faktor bagi 56 dan semua faktor bagi 64. Lepas tu cari yang faktor yang sama. Okey, so kita buat satu-satu. Saya buat 20 dulu. Jangan rasa leceh sebab awak kena mula dengan jalan kerja yang panjang. Nanti awak sudah pandai, awak dah terus boleh keluarkan faktor-faktor tu. Okey, awak kena biasa dulu. 3 tak boleh, 4 kali 5. 5 kali 4 sudah ulang. So, bagi sesiapa nanti kalau sudah mahir, awak terus je boleh buat yang ini. Faktor bagi 20. Kalau bagi sesiapa yang sudah pandailah. Okey, awak tak payah step yang di atas ini. Step di atas ini dah tak payah, dah terus kepada yang ini kalau sesiapa yang sudah pandai. Okey, kalau masih kurang mahir, tak apa. Kita buat panjang sikit jalan kerja asalkan kita dah faham. Okey, lepas tu cari yang kedua pula, 44. 1 darab 44. 2 darab 22. 3 tak boleh, 4 darab 11. Lepas tu 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7 tak boleh, 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10 tak boleh. 11 kali 4, dia dah ulang dengan 4 kali 11. So kita boleh stop di sini. Faktor bagi 44. Ke 44 nampak nombor dia nilai besar kan? Ingat jawapan dia mesti banyak. Tidak semestinya ya pelajar. Dia sama juga 6 jawapan, 6 faktor je. Okey. Lepas tu, kita cari lagi. 56 pula. 1 darab 56. 2 darab 28. 3 tak boleh, 4 darab 14. Lepas tu 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7 darab 8. Lepas tu 8 darab 7 dah ulang, so kita stop di sini je. Faktor faktor bagi 56. Kita ada 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. Okey. Yang terakhir, 64. Kita ada 1 darab 64, 2 darab 32, 3 darab tak boleh, 4 darab 16, 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7 tak boleh, 8 darab 8. So, dia dah ulang, so kita boleh berhenti di sini. Faktor bagi 64. 1, 2, 4, 8. 16, 8 dah ulang, so tulis sekali je pelajar. 32 dan 64. So sekarang nak cari faktor sepunya. Maka faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okey, macam mana kita mau cari? Sama je, kita tengok semua faktor-faktor ni.
Kita tengok yang semua warna hijau ni ya. Kalau asalkan 4 ada, baru kita bulatkan. 1, semua ada 1. Lepas tu 2, semua ada 2. 4, semua ada 4. Okey, 5, yang lain tak ada. 10, yang lain tak ada. 20, yang lain tak ada. Okey, so yang lain tak payah tengok dah. 44 pun tak ada, bukan semua ada. So itu je, ada 3 jawapan je. 1, 2 dan 4. Hanya 3 jawapan sahaja. Okey, jangan awak nampak, oh cikgu, sini kan ada 8 yang sama. Tapi adakah kedua-dua ini ada 8? Kalau tak ada, tak boleh. Kalau faktor sepunya, dia bagi 4 nombor dalam soalan. Nampak tak dalam soalan ada 1, 2, 3, 4 nombor. So maksudnya nombor faktor-faktor tu semua perlu berada pada keempat-empat nombor ini. Baru kita boleh dinamakan sebagai faktor sepunya. Okey, maksud di sini apabila 20, 44 dan 56 dan 64 ini, okey, semua nombor yang di atas ini, okey, kalau dibahagi dengan 1, dibahagi dengan 2 dan dibahagi dengan 4, mereka dapat bahagi sampai habis. Mereka dapat bahagi dengan tepatnya. Itu maksudnya faktor sepunya. Kalau katakan untuk 8, kenapa bukan faktor sepunya? Sebab 8 hanya boleh dibahagi habis oleh 56 dan 64 sahaja. 8 tak boleh dibahagi oleh 20 dengan 44 secara tepat. So itu bukan faktor sepunya bagi keempat-empat nombor ini. So kalau faktor sepunya bagi berapa nombor yang dia beri tu, kalau dalam soalannya dia bagi 4 nombor, so mesti berada pada 4 nombor ni. Nombor itu mesti dibahagi sampai habis oleh keempat-empat nombor ini. Salah satu tak ada, terus bukan. Okey, boleh ya? So saya rasa contoh 7 pun sangat jelas. So dengan ini saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 2.1C pada muka surat 36 dalam buku teks korang. Okey, so ini sama macam contoh yang di atas. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. So maksudnya di sini awak kena buat satu-satu. Katakan untuk soalan F. Saya buatkanlah untuk soalan F. Okey, so untuk 1F, okey, setiap satu nombor dalam kurungan kita kena bahagi dengan 9. 18 bahagi 9, 36 bahagi 9, 108 bahagi dengan 9, 119 bahagi dengan 9. Semua kita bahagikan. Ini dapat 2, ini dapat 4. Ini dapat 1, 3.2 lebih. Okey. So siapa yang ada kalkulator, tulislah sampai 3 tempat perpuluhan ke? Okey, tak kisah ya. Okey, so kalau kita nampak yang ini, adakah semua, kita semak sekarang, adakah semua ni nombor bulat? Tidak, di sini sudah ada satu nombor perpuluhan. Maka 9 bukan faktor sepunya bagi 18, 36, 108 dan 119. Okey, itu je. So ini jangan tulis 13.2 dot. Saya tulis dot. Korang jangan tulis dot. Sebab saya tak pakai kalkulator. Saya cubalah. Okey, 13.222. Okey. Boleh ya? Itu sahaja. Okey, soalan yang apa? A sampai E korang buat sendiri. Korang boleh buat punya sebab ini tak susah. Okay, mari kita tengok soalan 2. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap yang berikut. Okey. Untuk yang ini, tak payahlah buat GHI. Kamu buat sampai F je. Sebab yang bawah ni macam banyak sangat. Okey. So, awak buat sampai F sahaja. So, senaraikan semua faktor sepunya. Ikut yang macam contoh yang cikgu buat di atas ni. Kalau sesiapa yang memang boleh, awak tak payah buat yang saya bulatkan ini. Kalau bagi sesiapa yang dah boleh, yang saya bulatkan ni, awak tak payah buat, terus kepada yang ini, faktor bagi ini, faktor bagi ni, faktor bagi ni, faktor bagi ni, terus je. Lepas tu cari yang sama, bulatkan, lepas tu tulis macam saya. Okey, bagi sesiapa yang kamu rasa sifir kamu tak okey sangat, awak nak buat yang ini dulu pun boleh. Ini sebenarnya saya galakkan korang buat yang ini dulu. Okey, tapi saya tahu mesti ramai yang rasa malas nak buat semua ni kan. Tapi inilah masa korang belajar, bila lagi korang nak belajar.
Okay, minggu depan kan cuti. Korang bolehlah buat satu-satu. Okay, boleh ya? So, ini soalan 2, awak buat sampai F sahaja dah cukup. Okay, boleh ya pelajar? Baik, pelajar. Kita dah tahu apakah itu faktor sepunya. Mari kita tengok apakah itu faktor sepunya terbesar, iaitu FSTB pula. Okay, FSTB ini dia sebenarnya singkatan daripada faktor sepunya terbesar ya. Di sini kita nampak ni F. Faktor sepunya FSTB terbesar. Okay, so ini dia datang dari sini ya. So kalau saya sebut FSTB, korang dah tahu dah sebenarnya adalah faktor sepunya terbesar. Okay, mari kita tengok standard pembelajaran dulu. Pada akhir pembelajaran hari ini, kita akan dapat belajar bagaimana untuk menentukan FSTB bagi 2 dan 3 nombor bulat. Okay, so untuk yang ini sebenarnya dia banyak cara. Okay, apakah itu faktor sepunya terbesar? Faktor sepunya macam tadi, contoh tadi. Okay, kita dah dapat tahu bahawa untuk 20, 44, 56 dan 64, faktor sepunya dia adalah 1, 2 dan 4. So, faktor sepunya yang terbesar. Yang terbesar adalah 4. Sebab 1, 2 dengan 4, mana satu nombor nilainya lebih besar? 4. So, FSTB bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 4. Itu je. Okay, so nak cari FSTB, first awak kena cari semua faktor sepunya dulu. Okay, dah dapat faktor sepunya, kita tengok mana satu yang paling besar. Itulah jawapannya. Okay, tetapi kalau guna cara ini sangat-sangat membazir masa. Okay, so sama macam yang ini. Okay, dia ada 3 kaedah. Dia boleh menggunakan menyenaraikan faktor sepunya. Ini ialah kaedah yang inilah yang saya tunjuk inilah. Ini panjang sangat, leceh. Okey. Tetapi kalau saya guna cara pembahagian berulang, dia adalah sangat-sangat senang. Okey. So untuk soalan A saya akan tunjukkan ketiga-tiga cara. Okey, tetapi untuk soalan B dan C saya akan tunjuk yang kedua sahaja sebab yang kedua itulah yang paling senang. Okay, mari kita tengok sama-sama. Kita tengok soalan A dulu. Saya guna warna purple. Okay, kita nak cari faktor sepunya bagi 18 dan 24. So, untuk 18, saya guna cara yang pertama dulu. Saya tulislah. Ini cara pertama. Ini cara kedua dan ini cara yang ketiga. Okay. So, saya guna kaedah pertama dulu cara pertama. Okay, so untuk 18, saya senaraikan semua dulu. Semua faktor dia. Ini sepatutnya korang dah pandai ya. Okey, lepas tu untuk 24. Okay, so faktor bagi 24. Okay, so sekarang saya tengok yang faktor-faktor je. Semua faktor ni. Saya nak cari yang sepunya, yang sama. 1, 2, 3, 6, 9 tak ada, 18 tak ada. So, faktor sepunya, maka faktor sepunya bagi 18 dan 24 adalah 1, 2, 3 dan 6. Okey. Faktor sepunya terbesar. Saya tak payah tulis yang penuh lah. Faktor sepunya terbesar tu kita boleh diwakilkan dengan singkatannya FSTB, semua huruf besar ya. FSTB bagi 18 dan 24
ialah, okey, so antara 1, 2, 3 dan 6, mana satu nombornya nilainya lebih besar? Bukan lebih besar, paling besar. Sebab faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar. Ini faktor sepunya. Yang terbesar, 6. Saya tulis dengan pen merah. Ini dia. Ini untuk kaedah yang pertama, iaitu menyenaraikan faktor sepunya. Ini jalan kerja dia sangat panjang. Okey, kalau saya nak guna cara yang kedua ini, pembahagian berulang, kaedah yang saya memang galakkan korang guna. Okey, mari kita tengok ya. Saya nak guna pembahagian berulang. Dia sama macam yang kita buat pemfaktoran perdana ya. Just yang lain, dalam bentuk L ini ada 3 nombor, ada 2 nombor sekali. Saya masukkan semua nombor yang ada. 18 dengan 24. Okay, ingat lagi kan yang ni? Tepi kita mula dengan nombor apa? 2. Yes. Mula dengan nombor perdana yang paling kecil. Okay, so 2 darab berapa dapat 18? 2 darab 9. Lepas tu 2 darab apa dapat 24? Darab 12. So macam mana nak buat? Kalau siapa yang tak pandai, guna kalkulator. 18 bahagi 2, awak akan dapat 9. Lepas tu awak tekan lagi kalkulator, 24 bahagi 2, awak akan dapat 12. Macam tu. Kita buat macam tu ya. Okay, so untuk yang ini dia special sikit. Sekarang, kalau saya nak guna 2. Okay, 9 dapat tak bahagi 2? Tak boleh. 12 dapat tak bahagi 2? Boleh. Okey, salah satu boleh bahagi dengan 2, kita pun tak boleh. Kalau salah satu dah tak boleh bahagi dengan 2, ingat kalau salah satu nombor tak dapat dibahagi oleh 2, saya dah tak boleh guna 2, saya kena guna nombor perdana yang kedua, iaitu 3. Saya kena proceed kepada 3. Okey, so 3 darab 3 kita dapat 9. Awak boleh tekan kalkulator 9 bahagi 3, lepas tu 12 bahagi 3 kita dapat 4. Okey, lepas tu saya guna 3 lagi. Kalau 3 dengan 3 saya dapat bahagi. Okey, tetapi 3 dengan 4 saya dah tak boleh bahagi. So, saya perlu stop di sini. Okey, saya dah tak boleh buat. Okey, 3 tak boleh, saya continue kepada 5. Kalau nombor di sebelah kiri, nombor yang dibahagi, 5 lebih besar daripada nombor yang membahagi, dah terus tak boleh dah. So, itu je. Kita perlu stop di sini. Okey, ingat sekali lagi, kalau nombor tepi ini nilai dia lebih besar daripada nombor yang dalam bentuk L di sini, kita dah tak boleh, kita dah perlu stop. Okey, sebab apa maksudnya di sini? Kalau ini kita guna 5. Pernah tak awak tengok 3 bahagi 5 macam ni? Awak tulis macam ni. Tak pernah kan? Biasanya nombor di dalam lebih besar daripada nombor di luar. Okey, so kalau 5 tu dah tak mungkin boleh kita guna. So, kita dah stop di sini. Macam tadi, 3 sebenarnya boleh digunakan untuk 3 ni. Okey, 3 bahagi 3 kita dapat 1. Tetapi 4 dengan 3 tak boleh dibahagi. So, ini kita tak boleh dibahagi. So, saya tak boleh sebab dia kena nombor itu sama-sama dapat bahagi kedua-dua nombor. Sebab ini faktor sepunya. Okey, macam 18 dengan 24 ini, dia boleh sama-sama bahagi oleh 2. Okey, kalau macam 9 dengan 12 ini, dia boleh sama-sama bahagi dengan 3. So, ini yang kita nak. Kalau salah satu nombor tak boleh dibahagi dengan nombor perdana yang kita nak letak di sebelah tepi, kita terus stop di sini. So, FSTB bagi 18 dan 24. Kamu darabkan nombor yang di tepi. 2 dengan 3. So, jawapannya 6. Nampak tak jawapan dia sama dengan jawapan yang awak buat panjang-panjang pada langkah pertama tu, pada kaedah pertama tu. Nampak tak? Jawapan sama. Itulah sebab saya memang galakkan korang guna kaedah yang kedua ni. Okey, kaedah yang kedua ni lebih senang. Oh, ini bukan B, minta maaf. Ini soalan A tetapi guna kaedah yang kedua. Iaitu yang ini. Okey, sekarang kita guna kaedah pemfaktoran perdana pula. Kita guna cara pembahagian berulang lah. Okey, 2 dah tak boleh guna, saya guna 3 macam ni. Okey, lepas tu kita senaraikan.
Okey, pemfaktoran perdana bagi 18, 2 darab 3 darab 3. Kita tulis yang tepi ya. 24, 2 darab 2 darab 2 darab 3. So, kita kena cari faktor yang sama. Okey, so senang sahaja. Kita tengok di sini. Kita ada 2, 1, 2. Lepas tu kita ada 1, 3, 1, 3. Ada lagi tak yang faktor yang sama? Tak ada kan? Okey, so di sini kita boleh tulislah FSTB sama dengan 2 darab 3, iaitu dua faktor yang sama ya, iaitu 6 juga. Okey, so ada 3 kaedah. Okey, tetapi yang paling senang adalah kaedah yang kedua. Yang ini memang saya galakkan semua pakai cara ini. Sebab cara ni memang senang. Okey, tengok semua jawapan memang dapat 6. Tapi kaedah pertama sangat leceh. Okey, kaedah kedua pendek. Kaedah ketiga okey lagi. Boleh juga kalau awak nak buat juga untuk kaedah 3. Saya memang galakkan kaedah 2 dengan kaedah 2 lah, yang inilah. Okey, pembahagian perulang. Okey, mari kita tengok soalan B pula. Ke nak cikgu tunjukkan 3 cara untuk semua ni? Nanti korang pilih mana satu kaedah yang sesuai. Nak Okay, so saya pilih yang ni So, saya buat 3 cara lah. So, untuk kaedah pertama, 36, 60 dengan 72. Okay, saya buat dulu So, korang tengok. 36 sama dengan 3 darab 12, 36 sama dengan 4 darab 9, 36 sama dengan 6 kali 6. Ada ulang, so saya stop. 60, 1 darab 60, 2 darab 30, 3 darab 20, 4 darab 15, 5 darab 12, 6 darab 10, 7, 8, 9 pun tak boleh. Lepas tu dia dah ulang, so saya boleh stop. Ni perlu awak buat banyak baru awak dah mahir Okay, so sekarang saya nak senaraikan satu-satu. Yang macam ini pun boleh. Faktor bagi semua satu tu. Kalau nak cepat, kita terus je tulis faktor sepunya bagi 36, 60 dan 72. Kita terus bulatkan je. 1, semua ini ada 1. 2, semua ada 2. 3, semua ada 3. 4, semua ada 4. 6. 36 ada. 72 ada. Tetapi, 60 ada. Oh, sorry. Terlepas pandang. So, 6 pun ada. Saya dah pening dah. Lepas tu, 8 tak ada. 9 tak ada. Okey, 9 ini ada. 72 pun ada. Tetapi 60 tak ada 9. So, kita tak boleh buat apa. So, 9 bukan. 12. Yes, ketiga-tiga ada 12. Lepas tu 18. 18, 36 dengan 72 je yang ada. 60 tak ada. Okay, so tak boleh. Dia mesti kena 3-3 ada Lepas tu yang last 36. Ni pun sama, tak ada. Okay, so itu je faktor sepunya. So yang faktor sepunya adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okay, ini je semua faktor sepunya bagi dia. Okay, so FSTB yang paling besar 12. So antara yang banyak-banyak ni yang paling besar 12 ni. Okay, ini untuk kaedah pertama. Untuk kaedah kedua, dia lebih pendek sikit jalan kerjanya.
pembahagian berulang. Kita masih di soalan B. So, pembahagian berulang, ingat bentuk L ini semua nombor awak masukkan. Lepas tu, mesti mula dengan 2. Dan kena pastikan 36 boleh bahagi 2. 60 boleh bahagi 2. 72 boleh bahagi 2. Kalau salah satu tak boleh bahagi 2, so kita padam 2, kita guna 3 pula. Okey, boleh ya. So, 36 bahagi 2, tekan kalkulator, awak akan dapat 18. 60 bahagi 2, awak akan dapat 30. 72 bahagi 2, awak akan dapat 36. Okey, dah siap? Kita buat lagi 2. Buat sampai salah satu nombor tak boleh dibahagi 2. So, 18 bahagi 2, kita dapat 9. 30 bahagi 2, kita dapat 15. 36 bahagi 2, kita dapat 18. So, terus guna kalkulator. 9 bahagi 2. Tak boleh kan? Okey, terus dah stop. Sebab walaupun nanti kalau 15 dengan 18 dapat bahagi 2, kalau 9 tak boleh, salah satu tak boleh, terus tak boleh. So, jangan guna 2 dah. Sekarang kita guna nombor perdana yang ketiga. Nombor perdana 3. So, kita cek semak dulu. 9 bahagi 3, kita dapat 3. 15 bahagi 3, kita dapat 5. 18 bahagi 3, kita dapat 6. Okey, sekarang kita guna 3 lagi. 3 bahagi 3 dapat 1. 5 bahagi 3 dapat tak? Tak dapat. So, kita kena stop. So, 3 tak boleh. Seterusnya, kita guna nombor perdana yang 5. Yang seterusnya 5 2, 3, 5. Ingat balik senarai yang semalam saya ajar. 3 tak dapat bahagi 5. 5 bahagi 5 kita dapat 1. Tapi 6 pun tak boleh bahagi 5. So, terus tak boleh. Sebenarnya salah satu tak boleh, dah terus tak boleh ya. Okey, lepas tu 6 tak boleh sebab 6 bukan nombor perdana. 7, dah 7 dah tak payah buat dah. Sebab apa? Sebab tadi saya dah bagi tahu nombor-nombor yang dalam L ini 3 dengan 5, okay, tak boleh kurang daripada nombor perdana yang di sebelah kiri ni, yang di tepi ni. Nombor di tepi mesti kecil ataupun sama dengan nombor yang di dalam L ini. Kalau nombor di dalam L ini lebih kecil daripada nombor yang di tepi ni, maksudnya inilah masa awak kena stop. Okay, so FSTB, awak ambil nombor yang semua di tepi ni. Semua nombor di tepi ni awak ambil, darabkan. Nampak? Dapat 12 juga. Sama kan? Ini pun 12, ini pun 12. Ini kaedah kedua. Okey, boleh ya? Ini kaedah pendarapan berulang. Okay, kalau sesiapa nak guna kaedah 3, kita nak guna kaedah pemfaktoran perdana, boleh juga. Kalau 36, kita mula dengan 2. Sekejap. Ini soalan B, kaedah ketiga. Okey, 36 kita mula dengan 2. Buat sampai 1, kita stop. 15. 2 dah tak boleh, kita continue kepada 3. 3 dah tak boleh, kita continue kepada 5. Lepas tu 72. 2 dah tak boleh, kita continue kepada 3. Dah buat 1, kita stop. Okey, sekarang kita senaraikan satu-satu. Untuk 36, kita dapat 2 darab 2 darab 3 darab 3. Untuk 60, kita ada 2 darab 2 darab 3 darab 5. Untuk 72, 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey, sekarang kita cari semua yang faktor yang sama. Okey, kita ada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Yang lain dah tak ada dah. Okey, kita kena cari nombor yang ketiga-tiganya ada. Okey, so sekarang maka FSTB bagi 36, 60 dan 72. 2 darab 2 darab 3. Kita cari yang sama ya. So kita akan dapat 12 juga. Okey.
So, 3 cara lagi saya tunjuk untuk soalan B. Okay, so yang paling senang memang kaedah kedua. Betul kan pelajar? Okay, sekarang saya tunjuk lagi contoh untuk C pula. Saya akan tunjuk 3 contoh, 3 jalan kerja lah. Sebab untuk biar korang lebih jelas dan korang akan pilih mana satu yang korang sesuai. Tapi saya memang tak galakkan guna kaedah nombor 1 sebab sangat panjang dan membazir masa awak. Okay, so 48, 64 dan 80. 48, 64, 80. Okey. Ini kaedah pertama. Okey, lepas 64. Sorry. 4. Okey, lepas tu okey, lepas tu saya nak cari faktor sepunya. Saya cari faktor sepunya dulu. Bagi 48, 64 dan 80. Ada 1, ada 2, ada 4 semua. 6 bukan semua ada, 8 semua ada. Lepas tu 12 bukan semua ada, 16 ada. Lepas tu 24 bukan semua ada, 48 bukan semua ada. Okey. So, saya punya faktor sepunya 1, 2, 4, 8, 16. So, ada 5 faktor sepunya. So, faktor sepunya yang terbesar antara semua ni, yang paling besar 16. So, FSTB bagi 48, 64 dan 80 ialah 16. Itu sahaja. Okay, ini untuk kaedah 1. Okay, kalau kita nak guna kaedah kedua, pembahagian berulang. So, ingat 48, 64, 80 lukis satu bentuk L. Kita mula dengan 2. 48, 64, 80 semua boleh bahagi 2. So 48 bahagi 2 kita dapat 24. 64 bahagi 2 kita dapat 32. 80 bahagi 2 kita dapat 40. Still kita guna 2 lagi. 24 bahagi 2 kita dapat 12. 32 bahagi 2 kita dapat 16. 40 bahagi 2 kita dapat 20. 2 lagi, 12 bahagi 2, 6, 16 bahagi 2, 8, 20 bahagi 2, 10. 6 bahagi 2, kita dapat 3, 8 bahagi 2, kita dapat 4, 10 bahagi 2, kita dapat 5. Okay, so sekarang, kalau saya guna 2, 3 tak boleh bahagi 2. Walaupun 4 boleh bahagi 2, kita dapat 2. Tapi 5 juga tak boleh bahagi 2. So, 2 dah tak boleh guna. Kita guna 3 pula. 3 dapat bahagi 3. Tetapi 4 dengan 5 tak dapat bahagi 3. So, 3 pun tak boleh. Saya guna nombor perdana yang seterusnya, 5. Okey. 3 tak boleh bahagi 5. 4 tak boleh bahagi 5. Okey, 5 yang boleh bahagi 5. Tetapi, kalau ada yang tak boleh, terus tak boleh guna. Okey, perlu tak saya guna 7? Dah tak perlu sebab 7 dah lebih besar daripada nombor-nombor yang di dalam bentuk L ini. Okey, so saya boleh stop di sini. Okey, sekarang FSTB bagi, kalau siapa yang tak nak tulis panjang-panjang bagi apa-apa, terus je tulis FSTB sama dengan pun boleh.
2 kali 2 kali 2 kali 2. Tulis semua nombor yang tepi awak darabkan. So, jawapannya 16. Nampak kan? Sama kan dengan yang atas. Okay, so ini kaedah kedua. Okay, jom kita tengok kaedah yang terakhir. Oops. Okay, soalan C juga kaedah yang terakhir, yang ketiga, iaitu pemfaktoran perdana. 48. Okay, 2 dah tak boleh, saya guna 3. Dah 1, stop. 64. Minta maaf. (16, 8, 4, 2, 1). Okay, lepas tu 80, 20, 10. Okay, 2 dah tak boleh, guna 5. Okay, so sekarang saya tulis untuk setiap satu. Yang tepi semua darabkan. Lepas tu untuk 80. Okey, sekarang saya cari nombor yang sama, nombor yang sama, nombor yang sama pada ketiga-tiga, nombor yang sama pada ketiga-tiga. Okey, yang lain dah tak ada. So, saya darabkan semua je nombor yang sama ni. FSTB. Saya tak nak tulis ialah lah. Saya tulis buat sama dengan 2 kali 2 kali 2. Maksudnya, ini semua saya kalikan. So, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okey. So, kita ambil je yang sama tu. Okey, lepas tu jawapannya 16. So, semua ni sama jawapannya. So, tiga-tiga kaedah boleh digunakan dan saya memang galakkan korang guna kaedah kedua. Okey. Boleh ya. So, awak boleh dengan merujuk contoh di atas ini, awak pilih satu kaedah yang paling sesuai untuk awak dan saya memang galakkan korang guna kaedah yang kedua, iaitu pembahagian berulang ini. Okey, untuk buat latih diri 2.1D di muka surat 37. Okey, boleh ya? Saya harap korang boleh cuba menjawab. Okey, so, buat latih diri 2.1D di M1 juga. Okey, sekarang kita tengok pula tajuk yang terakhir dalam 2.1, faktor-faktor perdana dan faktor sepunya ya. Iaitu bagaimanakah anda menyelesaikan masalah. Jom kita tengok standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, kita akan dapat belajar bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB, iaitu faktor sepunya terbesar. Okey, jom kita baca contoh soalan ni. Pasukan pengakap di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal sebanyak 252 helai baju, 180 seluar dengan 108 pasang stokin telah diderma oleh ahli-ahli untuk diberikan kepada rumah anak yatim. Okey, mereka dah kumpulkan semua ni untuk bagi kepada rumah anak yatim ya. Okey, semua barang itu dibahagikan sama rata. Okey, dalam setiap bungkusan. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Bila awak nampak soalan yang berbentuk macam ini, macam mana awak nak tahu ini ada berkaitan dengan faktor sepunya ke tidak? Awak nampak yang ni tak? Paling banyak. Paling banyak maksudnya terbesar. Okey, so kalau nampak yang macam soalan yang macam ni, kita dah tahu ini adalah berkaitan dengan FSTB. Okey, so first kita faham soalan dulu. Kita keluarkan apa maklumat yang ada di dalam soalan ni dulu. Katakan ini baju. Sorry, lukisan buruk tapi saya just nak tunjukkan. Okey, untuk korang faham ya. Baju kita ada 252 helai. Lepas tu seluar pula
kita ada 180 helai dengan stokin. Stokin nak lukis macam mana ni? Agak-agak Okey, stokin kita ada 108 pasang. Okey, mereka nak isikan baju seluar dengan stokin dalam banyak plastik bag yang ni. Dia dalam banyak-banyak plastik bag ni. Okey, secara sama rata. Maksudnya setiap satu plastik bag yang dia isi baju seluar dengan stokin ini, okey, dia nak semua bilangan adalah sama rata. Maksud di sini, setiap satu plastik bag yang dia isi dengan baju seluar dengan stokin, semua bilangan baju dalam plastik bag ini adalah sama. Katakan dalam ini bajunya ada 10 helai. So untuk plastik bag yang lain pun semua bajunya 10 helai. Katakan untuk plastik bag ini, dalam ini ada 9 helai seluar. So semua plastik bag yang ada ni ada 9 helai seluar. Okey, so itu maksudnya dia bahagi sama rata. Okey, so sekarang dia kata paling banyak kita boleh paling banyak berapa bungkusan yang mereka boleh bungkus, yang boleh sediakan. Okey, so kita guna kaedah yang kedua, iaitu pembahagian berulang. Untuk ketiga-tiga ini kita ada baju seluar dengan stokin. Okey, so kita mula dengan 2. 252 bahagi 2 kita dapat 126. 180 kita bahagi 2 kita dapat 90. 108 kita bahagi 2 kita dapat 54. Seterusnya 126 bahagi 2 kita dapat 63. 90 bahagi 2 kita dapat 45. 54 bahagi 2 kita dapat 27. Lepas tu 63 dapat bagi 2 tak? Tak boleh. So kita terus kepada nombor perdana yang seterusnya, iaitu 3. 63 bahagi 3 kita dapat 21. 45 bahagi 3 kita dapat 15. 27 bahagi 3 kita dapat 9. Okey, teruskan. 21 bahagi 3 kita dapat 7. 15 bahagi 3 kita dapat 5. 9 bahagi 3 kita dapat 3. Okey, sekarang kita teruskan. 3. Adakah 7 dapat bahagi 3? Tak boleh. So kita guna nombor perdana yang seterusnya, iaitu 5. Okey, 7 boleh bagi 5? Tak boleh. So kita padam, kita guna 7. 7 bahagi 7 dapat. Tapi 5 bahagi 7 dapat tak? Tak dapat. So 7 pun tak boleh. Nombor perdana yang selepas 7, 11. Adakah 7 boleh bagi 11? Kalau kamu tengok macam ni, dah seperti yang sebelum ni saya bagi tahu, kalau nombor di tepi lebih besar daripada nilai nombor yang di dalam bentuk L ini, awak dah boleh stop. Sebab itu sudah pastinya bukan jawapan. Okey. So di sini saya dah dapat cari dah FSTB sama dengan berapa? 2 darab 2 darab 3 darab 3. So kita dapat 36. Okey, so maksudnya di sini kita boleh jawab soalan dah. Okey, bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan ialah 36. Okey, apa maksud di sini? Kita boleh semak di sini sebenarnya. Okey, yang ini kita tahu adalah baju. Okey, lepas tu yang 180 ini adalah seluar. Dan yang 108 ini adalah stocking. Maksudnya di sini, okey, paling banyak bungkusan yang mereka dapat bungkus yang mereka dapat sediakan, okey, adalah 36 bungkusan, di mana setiap satu bungkusan mempunyai bilangan baju, seluar dan stokin yang sama. Okey, so untuk yang dalam konteks ini, mari kita telitikan yang ini. Okey, ini penting untuk menerangkan. Okey, setiap bungkusan sebenarnya ada berapa helai baju, seluar dan stokin. Okey, 7 ini adalah baju,
5 ini adalah seluar dan stokin ini adalah 3. Okey, maksudnya di sini kita ada mereka dapat sediakan 36 bungkusan di mana setiap bungkusan mempunyai 7 helai baju, 5 helai seluar dan 3 pasang stokin. Ini maksudnya. Okey, so setiap satu bungkusan sebanyak 36 bungkusan mempunyai 7 helai baju, 5 helai seluar dan 3 pasang stokin. Inilah maksud faktor sepunya terbesar, iaitu bungkusan yang paling banyak disediakan dengan bilangan baju dan seluar dan stokin yang dibahagi secara sama rata. Okey, boleh ya. Paling banyak tu 36 lah dia boleh dapat buat. Mungkin kamu akan tertanya-tanya, cikgu, kenapa wajib 7 helai baju? Tak boleh ke 6 helai baju? Boleh 6 helai baju. Tapi kita tengok jumlah baju yang ada 2. Kalau kita ada 6 helai baju, kita akan dapat 42 bungkusan. Okey, kalau kita nak letak setiap bungkusan itu, setiap beg plastik tu ada 6 helai baju, kita perlu sediakan 42 bungkusan. Okey, akan tetapi, adakah seluar dengan stokin kita dapat bahagi dalam 42 bungkusan dengan bilangan yang sama? Contoh, kalau 180 kita bahagi 42. Maksudnya kita dapat setiap satu bungkusan 42 bungkusan, setiap bungkusan tu ada 4 helai seluar. Tetapi nanti kita akan lebih 12 helai seluar. Tak tahu nak bagi siapa kan? Okey, itulah sebab kita perlu buat dengan cara FSTB untuk kita dapatkan yang paling maksimum. Okey, bilangan yang paling maksimum bagi setiap satu beg plastik tu. Okey, sebab kalau kita nak guna kalau kita nak letak 6 helai baju bagi setiap bungkusan bukan tak boleh. Tetapi nanti kita akan nanti mereka akan kena sediakan 42 bungkusan. Dan kalau untuk 42 bungkusan, untuk seluar ada 180 helai. Okey, kalau kita bahagi kepada 42 bungkusan, setiap bungkusan dapat 4 helai. Tetapi kita akan ada lebih 12 seluar. Itu kita nak letak mana? Sebab dia nak letak setiap satu beg plastik dengan bilangan seluar, baju dan stokin yang sama rata. Itulah maksudnya. Okay, so FSTB ni sebenarnya sangat penting dan dia sebenarnya banyak menolong kita dalam kehidupan harian. Next time kalau cikgu bagi awak katakan gula-gula 200 biji gula-gula Hex. Lepas tu 100 biji gula-gula katakan bukan gula lah, kalau katakan 100 biji coklat Ferrero Rocher. Wah, 100 biji dah berapa harga dah. Okey, lepas tu kita nak nanti cikgu nak suruh awak letak dalam bungkusan dengan bilangan dengan bilangan gula-gula dengan coklat bagi setiap bungkusan tu adalah sama. So macam mana awak kena buat? So awak bolehlah guna FSTB ni, bahagikan. Okey, lepas tu guna cara yang pembahagian berulang ni, dapatkan yang bungkusan dia paling banyak tu berapa, dan awak seterusnya boleh dapat tahu setiap bungkusan tu ada berapa biji coklat. Okey, contoh. Saya bagi contoh lah sebab dah ulang sebab dah mention kan. Katakan cikgu sekarang bagi gula-gula 200 biji. Katakan Okey, lepas tu cikgu bagi lagi gula-gula yang bentuk bulat ni. Okey, 150 biji. Dan cikgu bagi satu bungkus biskut. Okey, sebanyak katakan 120 bungkus. Okey, sekarang saya nak bagi hadiah kepada pelajar. So, saya suruh awak, okey, tolong isikan gula-gula gula-gula yang yang dua ni. Lepas tu nak isi biskut juga. Okey, dalam bungkusan tu, dan kamu cuba bahagikan bungkusan ni paling banyak berapa yang kamu dapat sediakan. Okey, dengan bilangan gula-gula dan biskut dalam setiap bungkusan itu sama rata. So, awak gunalah cara ni. FSTB. So, ni kita dapat 100. Ini kita dapat 75. Ini kita dapat 60. Sekarang kita terus guna 2, tetapi 75 dah tak boleh bahagi 2. So, kita tak boleh. Kita terus kepada 3.
3 dapat tak kita buat apa-apa? Tak boleh juga bahagi dengan 100. Baik, kita cuba 5. So, ini 20. Ini 15. Ini 12. Okey, lepas tu, dapat lagi tak kita buat? Dapat lagi tak kita bahagikan dengan 5? Okey, 12 tak boleh bahagi 5. So, tak boleh, kita guna 7. 7 dapat bahagi 20? Tak dapat. 20 dapat bahagi 7? Tak boleh. Lepas tu 11. Adakah 20 boleh bahagi 11? Tidak boleh. Adakah 20 dapat bahagi 13? Tidak boleh. Adakah 20 dapat bahagi dengan 17? Tidak boleh. Adakah 20 dapat bahagi dengan 19? Tidak boleh. Adakah 20 boleh dibahagi dengan 23? Ada nombor ni 23 lebih besar daripada nombor-nombor kat dalam bentuk L. So, kita patut stop di sini. So, sekarang FSTB yang tepi 2 darab 5. Maksudnya paling banyak saya boleh sediakan 10 bungkusan di mana setiap bungkusan ada bilangan gula-gula A dengan gula-gula B dan biskut C yang sama banyak. Okay, so inilah masa kita boleh baca yang semua ni. Okay, ini adalah yang tepat, ini adalah biskut A, ini biskut B. Gula-gula A, gula-gula B dan biskut C. Ini dia. So, maksudnya saya boleh sediakan 10 bungkusan di mana setiap bungkusan itu ada 20. Kita tengok yang ini Ada 20 biji gula-gula A, 15 biji gula-gula B dan 12 bungkus biskut C. Okey, dengan setiap satu ni ada bilangan yang samalah. Maksudnya setiap satu bungkusan ini ada 20 yang A, gula-gula A, 15 gula-gula B dan 12 biskut C. So ada 10 bungkusan yang sama dengan bilangan yang macam ni. Okey, itulah kegunaan FSTB. Memang sangat best digunakan kalau dalam kehidupan harian nanti. Okey, boleh ya? Dengan itu saya berharap korang boleh cuba menjawab latih diri 2.1i pada muka surat 37 dalam buku teks awak. Okey, boleh ya? Okay, ini pun jawab dalam M1 juga. Nanti korang boleh hantar M1 dan M2 masih boleh diguna dalam kelas lah. Sebab nanti kita akan naik sekolah kan. So M1 ni boleh bagi saya untuk menanda. Okey, so 2.1i ni saya berharap korang cuba menjawab FSTB. Senang je, tak susah. Okey, so untuk hari ini, kerja rumah korang ada 3 latihan. 2.1c, 2.1d dan 2.1e. Dan yang semalam 2.1a dan b. So jumlahnya 5 latihan pada minggu ini. So saya harap korang boleh cuba siapkan minggu ini. Kalau tak sempat pun tak apa. Minggu depan kan cuti. So minggu depan korang boleh teruskan buat. Okey, korang boleh sambil tengok video saya ni dan terus buat. Okey, ada soalan boleh PM tanya. Okey, selamat menjawab semua dan selamat bercuti semua.